Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sya'alillah lamul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Ada tuan fungsi, tuan imam, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya. Kita pada malam ini dapat lagi bertemu dan juga dapat tunaikan solat maghrib berjamaah. Dan insya-Allah ruang yang ada antara maghrib dan isyak ini malah kita bersama-sama berada di yang Nabi kata di taman syurga. Nabi menyebut di mana siapa yang menempuh satu jalan untuk cari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan ke syurga insya-Allah. Jadi mudah-mudahan ruang yang ada yang Allah bagi kepada kita pada hari ini dah apa 17 Julai 18 Zulhijjah, maknanya bertambahlah lagi hari dan usia kita. Mudah-mudahan bertambahlah juga amalan bekalan kita untuk kita bawa bekal yang mana Allah ajar kita, ingat kita supaya cari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kamu kerana sebaik bekalan itulah takwa. Inilah takwa, buat benda-benda yang Allah suka, berjamaah, mengaji, apalagi tunaikan apa yang menjadi sunnah Nabi. Maknanya berbekal-bekal hidup di atas muka bumi ini untuk menjadi manusia penyelamat. Khairun nas man yanfa'un nas. Hari ni dah banyak dah manusia bila dah mungkin dah lama dah duduk dunia macam-macam jadi kan. Dia boleh hina agama dia, boleh hina Nabi dia, boleh hina Tuhan dia. Terima dunia tak ada apa-apa, kena tumbuk, kena belasah, sebab dia minta kan. Itu dunia. Tapi yang beratnya jadi syirik dia, jadi murtad dia, itu yang takut. Maka haram dimandikan, haram disemayangkan mayat dia. Itulah masalah sekarang berlaku. Bila manusia dah rasa pandai, rasa hebat, rasa kaya, rasa terkenal, rasa boleh buat macam-macam. Sedangkan kita diajar untuk kita sentiasa sami'na wa ata'na. Setiap kali, sehari semalam, ada masa kita dengan Allah fokus sekejap. Betullah kita tanya diri kita. Untuk kita cek balik, di mana aku semayang tadi Zuhur tadi. Zuhur tadi aku semayang kat mana? Asar tadi kat mana aku semayang? Mana kalau jawapan kita dekat surau masjid, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima. Jadi kalau kita tak tahu nak jawab, tak semayang, semayang tapi di rumah, semayang tapi tempat-tempat yang bukan dilakukan azan, masih lagi kita kena perbaiki mudah-mudahan. Jadi kita nak jadi orang yang terbaik di atas muka bumi ini sesuai dengan misi kita dihantar ke dunia untuk imarahkan bumi. Bukan imarahkan Malaysia, bumi, dunia. Kita imarahkan dunia seluruhnya.
kampung kita khususnya lah. Kampung kita. Pasal kampung yang tidak ada sana jamaah, tak ada semayang, kampung tu telah ditipu oleh syaitan. Mudah-mudahanlah kita yang berada dalam dunia pada hari ini, kita sedar tugas kita bukan sekadar untuk diri kita, untuk kampung kita, untuk keluarga, tapi untuk dunia amnya. Kita menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung fiqh as-solah. Masih lagi fiqh mana memahami solat. Solat ni merupakan tiang yang mana tak sempurna hidup kita kalau kita rasa sembahyang tu tak penting. Sembahyang sangat penting dalam hidup kita, di mana bukan sahaja untuk kesannya untuk apa? Untuk akhirat sana, bahkan dunia pun dah ada kesan dia. Sebab kita ni Allah cipta dalam dua unsur. Unsur rohani, unsur jasmani. Rohani kaitan kita dengan akhirat lah. Dengan Allah, dengan wahyu. Jasad ni atau jasad dia ni unsur kita dengan alam lah. Jadi alam pun kita perlu hidup dengan sihat, dengan teratur. Maka bila teratur di alam ini ikut perintah Allah, kita akan teratur juga bila berada di alam selepas kita mati, alam akhirat. Betul lah semayang, dia punya kesan gerakan kita tu. Gerakan solat tak sama gerakan puasa. Gerakan solat tak sama gerakan kita haji. Solat dia ada satu yang lain lah. Duduk diam saja, tapi gerakan tu kita qiyam, kita bertakbir, mulutnya, tangannya, hatinya, qiyamnya. Berapa tu? Qiyam satu, angkat tangan dua walaupun sunat, mulut takbir Allahu Akbar, hati ingat aku sembahyang fardu apa. Bayangkan 4 dalam 1 ya. Qiyam dengan tegak, mata tempat sujud, tangan angkat apa dekat dada tu atas sikit, dekat telinga. Kemudian mulut kata Allahu Akbar 5 kali paling kurang hari semalam kita kata. Allahu Akbar maghrib, Allahu Akbar isyak, Allahu Akbar subuh esok ni, Allahu Akbar zuhur dan asar, berterusan begitu. Kita sebut nama Allah, dan kadang kita sebut hati, fi'li dan juga qauli. Itu kita latih begitu. Di situ ada 2 lah keuntungan. Satu keuntungan untuk badan kita. Badan, di mana ada kajian menyebut solat dan perspektif sains tu kan. Solat dan dia punya pandangan sains dalam solat tu. Kajian orang moden nak buat. Kita yakinlah apa yang Allah perintah tu ada kebaikan. Apa yang Allah perintah ada kebaikan. Apa Allah larang memang banyak keburukan. Keburukan. Allah sayang kat kita. Jadi walaupun tak kaji macam pun, tak kaji pun kita akan rasa memang bagus. Ni bila kaji lagilah bertambah lagi. Kasih Allah pada kita. Difardukan solat, ada kebaikan untuk badan kita. Badan kita ni. Yang tangan kita, kaki kita macam-macam ni. Yang macam-macam penyakit ada ni. Dia ada penyakit macam roh kita juga ada penyakit. Rohani kita ada penyakit. Badan pun ada penyakit. Penyakit-penyakit ni kita kena kenali dan kita kena minta dengan Allah dan usaha dengan diri kita lah. Kesan gerakan badan kita ni, kesan gerakan solat terhadap apa dia punya komposisi badan dengan jantung kita. Jantungnya bukan kata sembahyang tak mati, tapi yang sebenarnya bagaimana sembahyang ini dia boleh memberi kekuatan, kesihatan kepada kita, jantung kita, badan kita, organ kita. Sebab Allah lah yang cipta kita, dia lah yang beritahu kita sembahyang. Gerakkan sembahyang tu Allah lah yang ajar. Jibril ajar kat Nabi pula. Lepas tu Nabi sembahyang, lepas tu Nabi suruh kita sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, kamu kena sembahyang ikut aku sembahyang. Jangan ikut kita sembahyang. Ikut Nabi. Lepas tu Nabi sembahyang dan kita kena tiru lah. Tiru, kena belajar, kena menyebabkan sembahyang ni tak habis-habis, kita akan belajar je. Tu. Maknanya ternyata kita perlu kepada sembahyang. Sembahyang kita perlu sembahyang
untuk hidup lebih sihat. Kita perlu semayang untuk hidup lebih sihat dan lebih bertakwa. Dua kan tadi, untuk hidup jadi sihat dan untuk mati takwa. Semayang untuk hidup dan mati. Semua kita memang buat untuk hidup dan mati. Kita puasa untuk hidup dan mati. Haji untuk hidup dan mati. Tak ada untuk hidup saja. Tak ada untuk mati saja. Kita mesti ada dua. Jangan fikir untuk hidup saja. Sebab kita, tempat kita bukan di sini. Tempat kita di sana. Jadi kena mati. Mati di sini boleh ada di sana. Jadi itulah Nabi kata orang cerdik, orang sentiasa akan ingat dia akan mati. Jadi semayang perlu kepada perhatian sungguh-sungguh lah. Untuk hidup lebih sihat dan sana akan lebih tenang bila berada di alam selepas kita mati semayang. Dia keperluan. Macam makan juga. Tapi bukan beban. Tapi makan jadi keperluan. Bila semayang jadi beban, tak ada masalah. Semayang ada keperluan. Macam makanan, minuman, tempat tinggal, kenderaan. Keperluan kita. Dia bukan bebanan. Tapi hari ini jadi masalah lah. Jadi bebanan. Agama jadi bebanan. Agama jadi mainan. Agama jadi gurauan. Bahaya. Bila manusia dah tidak ada rasa malu, tak ada rasa berdosa, tak ada rasa lemah, sakit sebagainya, dia rasa seronok je. Menyebabkan manusia akan lupa daratan. Untuk kita mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita dan Allah bagi kita peringatan. Allah bagi kita ada duit, ada kenderaan, ada rumah, ada macam-macam, semua ada. Yang kita rasa itu aku punya. Itu semua dengan izin Allah. Semua izin Allah bagi kita boleh. Kita hanyalah asbab saja. Dapat datang ke surau, dapat datang ke masjid, dapat semayang pun. Kerana Allah lah yang bagi kita hidayah. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala, tak ada daya upayaku ya Allah dan tak ada kekuatan. Tak ada daya upaya untuk tunaikan perintah-Mu ya Allah, tak ada upaya untuk hindari maksiat ya Allah melainkan dengan izin-Mu. Illa haula wala quwwata illa billah. Semua dengan kehendak Dia belaka, tapi kita kena usaha. Itulah kata tadi, semayang keperluan, dia bukannya beban. Beban. Yang fardu 5, yang sunat-sunat tu sunat rawatib sebutnya, sebelum dan selepas. Jadi yang kita terus kita berbakti, bukan untuk siapa, untuk kita. Kita buat ni untuk kita. Allah tak perlu apa pun. Kita semayang dapat kat kita, kita tak semayang dapat kat kita. Allah tetap hebat, Allah tetap mulia. Jangan rasa Allah perlu aku untuk semayang, tidak. Allah tak perlu apa pun kita ni. Jadi kita ni miskin. Kita ni fakir. Allah tu ghani, kaya dia. Bila kaya, kita miskin, kita kena jumpa dia lah. Minta kat dia, jumpa dia, kasih sayang kepada dia. Sebab kita miskin, kita hina. Jadi semayang bukannya bebanan, tapi satu keperluan. Dengan solat, kita mendapat apa? Mendapat kerehatan. Minda rehat, badan rehat tu. Inilah antara kesukaan Nabi. Qurrata ayun Nabi, menjadi buah hati Nabi, penyujuk mata Nabi, semayang. Kalau Nabi dijamin syurga, Nabi tetap bersyukur, tetap semayang, tetap bersabar, tetap berjuang. Itulah sebut tadi, semayang dapat menjadi kerehatan dan menjadi tempat kita mohon pertolongan. Tak tolong Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, wasta'inu, minta tolonglah dengan Allah. Bis-sabri, dengan sabar dan sembahyang. Tu, sabar dan sembahyang. Jadi apa-apa yang kita hadapi hari ini, memang kita banyak hadapi masalah, jangan abai untuk sabar dan untuk salat. Bukan saja kita, tapi anak kita, isteri kita, menantu semualah. Maknanya kita yang kita saja untuk kita hebatkan semayang. Sebab Nabi kata, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Dan Nabi pun nampak sabda, yang antara maksudnya Nabi kata, dijadikan penyejuk mataku ada dalam solat. Dijadikan penyejuk mataku ada dalam solat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Nak rehat, semayang. Itu maknanya jadi penyejuk mata. Jadi kita yang sebagai umat Nabi,
Jangan kita abaikanlah yang wasiat Nabi, hadis-hadis Nabi, tutur kata Nabi jadi ikutan kita. Itulah semayang yang sedang kita bincangkan ni, fiqhus solat, memahami solat. Kita minta doa dengan Allah. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, bagi aku faham dalam agama. Faqih. Wa alim ta'wil. Mengerti Quran. Dan kita sambung sini daripada hadis Nabi ni. Nabi bersabda, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibril indal bait marratain fasalla biya zuhri fasalla biya zuhra hina zalat syamsu wa kanat qadra syiraki wa salla biya al-asra hina kana zulluhu mislahu wa salla biya yani al-maghriba hina aftara as-sa'im wa salla biya al-isya'a hina ghaba asy-syafaqu wa salla biya al-fajra hina haruma at-ta'amu wasyarabu ala as-sa'im falamma kana al-ghadu salla biya zuhra hina kana zilluhu mislahu wa salla biya al-asra hina kana zilluhu mislaihi wa salla biya al-maghriba hina aftara as-sa'imu wa salla biya al-isya'a ila thulusil laili wa salla biya al-fajra fa asfara thumma tafata ilayya faqala ya Muhammad hadza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu ma baina hazaini al waqtain atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril telah menjadi iman kepada aku. Nabi kata malaikat Jibril ada iman kepada aku. Ni awal-awal dulu solat ni. Semayang di sisi Kaabah sebanyak 2 kali. 2 kali malaikat Jibril jadi imam. Maknanya Allah hantar Jibril untuk ajar Nabi tentang sembahyang. Jadi sembahyang ni memang Nabi terima di malam Isra wal Mi'raj. Tapi praktikalnya turun ke bumi malaikat ni dekat apa? Dekat Kaabah sembahyang sana. Perintah solat di sanalah masa Isra wal Mi'raj. Tapi bila untuk sembahyang, praktik sembahyang semua tu, Allah utuskan malaikat Jibril untuk jadi imam kat Nabi. Jadi belajar sembahyang yang pertama tu lah waktunya. Macam mana tu? Nabi kata Jibril telah jadi imam kepadaku bersembahyang di sisi Kaabah sebanyak 2 kali. Dia bersembahyang Zuhur ketika gelincir matahari sekadar tali kasut. Ini awal lah, yang awal. Gelincir matahari sembahyang je. Gelincir matahari tegak, gelincir tu sembahyang. Ini waktu awal. Sembahyang asar selepas bayang telah sama. Asar bayang sama. Semua awal waktu ni. Sembahyang maghrib ketika waktu buka puasa. Buka puasa. Sembahyang isyak ketika hilangnya warna merah di ufuk langit. Maknanya sembahyang isyak hilang mega merah tu. Dan sembahyang waktu fajar ketika diharamkan makan minum kepada orang yang berpuasa. Jadi masa tu boleh sembahyang lagi. Makan tak boleh dah. Masa dah makan tu. Untuk orang puasa. Manakala esok hari, ni hari kedua pula. Manakala esok harinya, dia bersembahyang Zuhur ketika bayang sepertinya. Jibril jadi imam lagi. Tapi lain masa pula. Masa ni, kata dia, manakala esok harinya, malaikat jadi imam tadi, sembahyang Zuhur ketika bayang Sabti sama bayang. Bayang Zuhur. Sembahyang asar ketika bayang sudah berkali-kali ganda dan bersembahyang maghrib ketika orang berbuka puasa, maghrib sama je. Dan bersembahyang isyak 1/3 malam. Tengah malam sikit, 1/3 malam. Dan sembahyang fajar selepas matahari naik, matahari kelihatan. Kemudian dia berpaling kepadaku dan berkata, wahai Muhammad,
inilah waktu para nabi sebelummu dan masanya di antara dua waktu itu. Maknanya dalam bab ni Nabi cerita malaikat datang turun jadi imam di semayang. Nak ceritanya waktu-waktu solat lah. 2 kali. Kali pertama nak cerita semayanglah di awal waktu. Boleh awal waktu. Yang kedua boleh di akhir waktu. Mana masa ada tu lah. Antara dua tu. Lepas tu semayang nanti tengah-tengah tu lah. Awal dan tengah. Maknanya masa pertama Zuhur gelincir matahari hari pertama. Maknanya tu masa yang afdal lah. Gelincir matahari boleh semayang Zuhur. Masa lain pula ketika bayang sepertinya. Bayang. Dah ada bayang lah. Kalau tak ada bayang tu tak Zuhur lagi. Ada bayang gelincir lah tu. Itu maknanya boleh. Mana bayang sepertinya. Mana sama panjang lah. Kalau lebih asar dah. Itu maksudnya masih ada Zuhur lagi. Yang semayang habis Zuhur. Ini kita semayang habis Zuhur. Tak boleh. Waktu haram dah semayang. Mayang maghrib dah isyak dah masuk. Tu pelik. Nabi dah ajar ni. Mayang kena on time. Mayang Zuhur gelincir matahari sampailah bayang sepertinya. Mana gelincir matahari dah boleh semayang atau bayang sangat panjang boleh lagi. Kalau bayang sangat panjang lagi dah masuk asar dah. Kita lagi asar bayang sama. Mana asar bayang berganda-ganda pula. Ada lain kan? Bayang ni sama, ni berganda-ganda. Kemudian maghrib buka puasa sama juga. Esok pun sama juga. Buka puasa maghrib ni tak sama panjang, masa tak panjang maghrib. Mana puasa tu semayang maghrib lah. Lepas tu kita kalau puasa pun yang sampai kita makan berlebihan sampai habis waktu dah. Maghrib lebih pendek daripada subuh. Sebab tu biasanya maghrib ni dia tak digalakkan, bukan sunat muakkad. Tu sunat abad sunat apa tu yang digalak tu. Bukan sunat muakkad untuk qabliyah. Semayang tak apa, tapi tidak digalakkan untuk semayang maghrib qabliyah. Sebab dia masa singkat sangat. Bila merah je semayang, bila hilang merah habis. Tapi kita jelas tak ada masalah tapi masih ada lagi tu. Tapi itulah sebut tadi, maghrib ni buka puasa. Esok pun sama juga buka puasa juga, tak ada berubah. Jadi masa singkat sangat. Isyak hilang warna merah di ufuk hari pertama. Mana isyak bila hilang je dah masuk isyak lah. Hari kedua apa nama tu 1/3 malam. Isyak mana mula daripada hilang mega tu boleh semayang sampailah belum subuh lah. Tu 1/3 belum subuh. Panjang isyak. Boleh lah isyak boleh, tak ada masalah. Tapi fajar pula hari pertama ketika haram makan bagi orang puasa. Hari kedua pula semayang subuh ni selepas matahari kelihatan. Matahari nampak tu ada lagi semayang. Waktu semayang subuh. Itulah Nabi sebut waktu yang diajar oleh Jibril. Apa Nabi kata apa? Wahai Muhammad, inilah waktu para nabi sebelummu dan masanya antara dua waktu itu. Jadi kita ni ambil dah yang tengah-tengah sederhana. Kan dalam mudah dah ada jam. Kita boleh tanya jam kita, handphone kita macam-macam dah ada. Jadi kita ambil tahulah. Mayang. Kita boleh tengok dah. Okey, subuh sekian-sekian. Asar sekian-sekian dah ada dah. Jadi kita tanya jam kita tu. Kalau katakan maghrib masuk 7.30. Kita tanya jam 7.20. Untuk standby datang ke surau. Bunyi jam datang. Lepas tu kalau subuh pun, katakan pukul 6 subuh. Kita tanya jam pukul 6. 6 pula dah. Kata pukul 6 subuh, tanya jam 5.40. Dah 5.30. Pengawal sikit. Kita semayang mungkin boleh semayang apa. Buat qiyamul lail. Boleh kita baca Quran. Kemudian boleh pergi awal ke surau. Kita semayang sunat sebelum subuh tu pahala besar. Sehingga dikatakan siapa-siapa yang tak sempat solat sunat sebelum subuh dia boleh qada lepas subuh. Yang sunat sebelum subuh, sunat fajar tu 2 rakaat. Dan Nabi pun sebut antara apa nama tu sifat ataupun tanda orang munafik. Dia susah, dia payah, dia malas nak sembahyang isyak berjemaah dengan sembahyang subuh. Yang tu Nabi sebut. Itu sifat orang munafik. Kita tak mahu ada sifat tu. Banyak sifat munafik cakap bohong. Bila berkelahi dia melampau-lampau. Bila janji dia tak ikut janji. Tu. Mayang dia malas-malas. Tu.
riak-riak ni. Ni antara benda-benda yang kita kena jauhi lah. Memang ada semua kat kita tu. Jadi kita kena jauhi, kita kena perbaiki dan kita minta doa dengan Allah. Jadi hadis tadi penting lah, maknanya untuk kita hari ni dah moden, kita mungkin tak boleh sangatlah kepada matahari dan sebagainya tu. Kadang-kadang terhalang. Jadi kita gunakanlah jam yang ada. Walaupun matahari masih kita berguna, kita ambil tahu juga. Tapi untuk memudahkan kita lah. Memudahkan kita hari ni, dah dunia dah berubah. Pakai jam lah. Jam, apa saja lah yang boleh. Tapi asas tu tetap kena ada. Yelah, kadang-kadang mungkin jam tak ada, jam hilang. Kita mungkin tempat yang jauh. Yang mungkin masalah-masalah yang mungkin berlaku. Maka yang asas masih ada lagi. Itu penting kita tadi tu memahami, mempelajari, mendengar daripada sumber yang asal Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar hadis boleh pahala dah. Ikut hadis lagi boleh pahala. Itu nama orang cinta Rasul. Cinta Rasul maknanya ikut Nabi, semayang ikut Nabi, haji ikut Nabi, semuanya ikut Nabi belaka. Makan minum, rumah tangga, berniaga, berpolitik ikut Nabi semua. Jangan ikut dia. Semayang ikut Nabi. Jual beli ikut barat. Jual beli ikut apa? Ikut kapitalis. Nak untung aja. Dan kan berniaga ni ialah apa? Ada ta'awun, ada tolong-menolong, ada kerjasama. Jadi nak untung tak boleh. Jadi apa sahaja yang kita buat di dunia hari ini semua kena ikut Nabi. Nabi kata semayang ikut dia, haji ikut dia, tapi yang lain otomatiklah kena ikut Nabi semua. Tak boleh semua nak ikut Nabi, bercakap, buat apa pun. Kalau kita nak pandai-pandai, takut-takut amalan kita buat tu Allah tak terima. Sebab kita tak ikut contoh. Yang buat tanpa contoh Allah saja. Kita kena ikut contoh. Bila ikut contoh, dah ada pahala. Sebab kita ni hamba. Hamba tak boleh nak reka cipta, tak boleh inovasi. Itulah kehidupan kita. Hamba. Kalau orang gaji, kalau pekerja boleh. Kita boleh buat macam-macam benda. Tapi kalau hamba tak boleh buat apa. Dia kena ikut saja. Dia boleh dijual oleh tuan dia dan dia boleh dia ikut dan lah tuan nak buat apa kat dia. Dia tak ada kuasa apa pun. Itulah. Kita kena ingat begitu. Jadi marilah kita jadikan apa yang kita baca ni, Quran, hadis, menjadi tempat rujukan kita dan kita bersyukur kerana kita dapat lagi hari ini melihat Quran, melihat hadis, mendengar hadis. Kadang-kadang Quran dan hadis ni orang hari ni tak kisah sangat dah. Dia lebih kepada pandangan peribadi dia, pandangan angka dia. Jadi kita mohonlah agar kita ni hebat mana pun kita tak nak lari daripada asas. Cubalah memahami daripada asasnya. Dan Nabi bersabda lagi, wasallu kama raaitumuni usalli. Itu Nabi kata, dan bersembahyanglah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Memang kita tak nampak Nabi sembahyang sebab kita umat Nabi. Nabi wafat lama dah, 1400 tahun lebih dah. Kita boleh, dan kita hadir ni maksudnya kita kena belajar daripada orang-orang yang mengajar tu lah. Orang ajar tu ambil daripada hadis Nabi lah. Ambil daripada Quran, ambil daripada hadis Nabi. Kalau dia ambil daripada unsur ni tak boleh kita ikut dia. Lepas tu guru atau orang mengajar tu kita kena pilih-pilih jugalah. Banyak hari ni guru-guru yang memanglah dia bertarikat tapi tarikatnya menyeleweng. Tarikat ni bagus untuk kita ni cari jalan, tahu jalan untuk menuju kebaikan. Tapi kalau tarikat tu yang memang ada kepentingan, dia jadi masalah tu. Ni pun ada viral sekarang ni. Dia ambil kesempatan macam-macam lah. Di sebalik tu bukan niat yang betul lah. Nampak pakaian elok lah. Pakaian cantik, berserban, berjubah, berputih, macam-macam lah. Berhanana lah, macam-macam. Tapi sebenarnya di sebalik itu mereka ni ada agenda lain. Sudah hati manusia tak sama. Apalagi hari ni ada pula ni Wahabi lah, Syiah lah, macam-macam. Jadi kita dalam bab ni kita pegang Quran, kita pegang hadis, ikut apa yang diajar oleh guru-guru kita yang apa, yang amanah. Kita janganlah mudah sangat pengaruh dengan nampak cantiknya dia bawa tu, kita ikut tu, jangan. Salah jalan, salah langkah, bukan senang kita nak kembali. Dia dah jadi apa, macam darah daging dah. Puja kubur. Ni biasa dari Yaman ni, puja kubur. Pelik, puja kubur dah boleh dihidupkan balik sekarang.
Boleh kubur tu jadi tempat mereka minta apa? Minta hajat. Dan kita dah tahu minta hanya kepada Allah sahaja kan. Tak boleh minta pada kan Nabi tak apa. Nabi Nabi Muhammad tak apa. Lepas tu kita boleh ziarah kubur Nabi. Boleh ziarah kubur lain tapi jangan minta lah kat kubur tu. Kat Nabi boleh. Nabi walaupun dia dah wafat, Nabi malaikat sampaikan apa yang kita hajat kita ni. Kita beri salam kat Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua malaikat sampaikan. Tu salam kita tu. Assalamualaikum. Salam untuk kau wahai Rasul. Malaikat sampaikan. Tak payahlah kita nak salam-salam. Tu semayang dah salam dah tu. Assalamualaikum tu. Setiap kali semayang, salam kat Nabi kita. Lepas tu kepada kita. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Mana orang semayang, tiasa tak putus salam dengan Nabi. Itu hebatnya orang semayang tadi tu. Orang mati syahid, walaupun dia mati, dia tak mati sebenarnya. Tu. Tapi jangan minta dengan dia. Minta, ya tolonglah aku. Tolong apa? Jangan kita minta tolong pada kubur. Ada orang jenis macam tu lagi. Masa hidup minta tolong, dia mati pun minta tolong lagi. Ini orang pakai hakai. Jangan duk pakai macam-macam. Allah sahajalah yang berkuasa. Allah lah tempat kita meminta. Dan Nabi ni tempat kita ikut dia. Nabi kita ikut dia. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi kita mengaji, kita belajar tempat terbuka, jangan masuk gua, masuk penonton tu duduk diam-diam tu, kita macam tu sebut macam-macam. Kadang kita tak faham tu kita bimbanglah, sebut benda lain, datang benda lain lepas tu. Ayat-ayat tertentu kita baca dan kita tak faham makna. Inilah kadang-kadang di akhir zaman ni macam-macam orang nak jadi mudah, instant. Nak syurga instant. Nak taubat instant. Semua nak segera, nak cepat. Boleh cepat tapi biar kena pada kaedah dia. Khairul umur awsatuha. Khair sebaik-baik amalan maksudnya sederhana. Itu. Kata Tuhan kita lagi apa dah? Kewajipan ini ditegaskan dengan ayat Quran. Jadi hasmayang ni, ibadat ni bukan hadis Nabi. Lepas tu Nabi tu baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Quran dengan tadabbur, baca Quran dengan ambil perhatian, ambil apa makna, ambil apa maksud, ambil pengajaran, fikir renung dia punya tu, bukan baca habis. Boleh tapi baca habis tu kita kena perbaiki. Baca habis tapi baca dengan pengertian. Ayat ni cerita buat apa ni? Oh, ayat ni cerita buat jihad. Apa itu jihad? Cari pengertian jihad sebenarnya. Ini cerita apa ni? Ini cerita tentang nafkah. Oh, nafkah gini. Ini cerita apa ni? Tentang ekonomi. Baca. Dia kata baca saja. Lepas tu dia kata Quran ni baca je lah. Tak ada apa-apa pun. Islam ni agama je lah. Tak ada apa-apa. Itu jadi masalahnya. Jadi Nabi suruh kita baca Quran. Bukan baca sekadar baca. Allah suruh kita baca Quran. Dia baca itu sebagai keimanan. Iman. Kita yakin. Kita beriman. Bila yakin kita beriman, mana apa yang dia dalam tu semuanya menjadi positif kebaikan untuk kita. Yang baik, kita jadi kebaikan. Yang jahat, kita jauhi. Kisah umat yang jahat, umat yang derhaka, kaum Lut, kaum Samud ni. Ini jangan ikut dia. Puak-puak LGBT semua ni. Umat Nabi Lut, maksud isterinya. Kita baca kisah Nabi Lut dan umat dia macam mana. Kaitkan dengan yang sekarang ni. Yang kita nampak dulu saya sekarang ni. Aku pada zaman tu macam mana aku? Pada zaman Nabi Lut macam mana? Aku ikut Nabi Lut ke ikut kau Nabi Lut? Hari ni macam mana kita? Surau pun tak datang, masjid pun tak datang, apalagi kalau zaman dulu. Jadi kalau kita boleh baca Quran, kita boleh nudi kita, insya-Allah kita ada di sana sebut tadabbur. Di Malaysia ni satu masjid. Nama dia apa nama? TJ, Temeloh Jaya. Satu masjid yang dia punya jemaah dia mayang subuh macam Jumaat. Kalau ada masa boleh pergi sana. Temeloh Jaya, di Temeloh Pahang lah. Di satu taman tu ada masjid. Tak besar mana tapi masjid tu penuh dengan jemaah. Macam Jumaat lah. Sampai kat tangga, sampai kat apa semua penuh. Meriahnya. Mudah-mudahan kalau meriah di situ, bahawa meriah juga di akhirat nanti.
Walaupun itu zahir je lah. Tapi kalau itulah dah ada kebaikan banding tempat kita lah. Kadang-kadang hari ni banyak sah pada orang kan. Jadi kita manja ni tak ada lagi masjid yang penuh macam tu. Tak ada lagi lah. Banyak dah tapi yang penuh macam tu tak ada lagi. Kalau kita boleh buat macam tu. Kampung kita semua datang. Cucu datang, cicit datang, datuk datang, nenek datang, mak datang, yang datang. So, ni tak. Mak ayah duduk bersidai tepi, duduk kat kereta, duduk atas meja. Masjid kalau azan juga tak kisah je. Kita takut nanti Allah pekakkan telinga mereka. Dekat muah, kat masjid dia tak datang. Sibuk dengan urusan masing-masing. Kita bimbang. Kita boleh baiki, tak ada masalah. Baiki. Macam di kampung orang boleh maju. Di Mekah elok pun. Pak Haji bagi pergi Mekah semua. Semua Mekah semua. Pernah masjid ni. Esok menolak lagi. Jumaat bukan pergi pukul 1. Pukul 10 pergi dah. Balik kampung, tak sembahyang tu. Ni problem. Kenapa boleh kat Mekah? Tu 3 boleh buat tu, Menjadi boleh buat. Kita kena buat lah. Kita cubalah. Paling utama, ajak keluarga kita dulu mari sembahyang. Keluarga kita masing-masing. Bila dah mula, dah rasa seronok, Allah akan tambah lagi iman. Seronok bahawa sembahyang ni satu kerehatan kan. Satu kerehatan, suatu hiburan untuk Nabi. Nabi seronok sembahyang berjemaah. Sakit pun berjemaah juga Nabi. Kita sihat tak jemaah, sakit berjemaah. Kita pelik. Sihat tak jemaah, sihat yung sana, yung sini. Bila sakit datang jemaah. Itu kita. Okeylah, kita sakit datang. Sakit pun datang habis. Sihat tak datang, sakit pun tak datang. Jadi kita marilah kita sebut di kita masing-masing lah. Untuk kita perbaiki. Sebab kita boleh dipanggil pun ni. Seluruh pengurusi JK Masjid dipanggil untuk dengar taklimat lah. Dr. Abdullah tu, dia pengurusi masjid Temeloh Jaya. Cerita dia punya usaha lah. Daripada orang tak ramai jadi orang penuh sekarang. Sekarang tak payah apa dah, datang je. Macam Mekah lah, datang azan je ramai berduyung. Subuh-subuh tu nak putih, perempuan lelaki pun balik. Kuliah dengan ramai-ramai balik. Ada jamuan makan tamu-tamu. Seronok ya kalau dia dapat jadi macam tu. Itulah. Maknanya semayang ni Nabi sebut tadi kan. Wahai Bilal, semayang ni apa dia sebut tadi? Menjadi qurrata ayun. Dijadikan penyejuk mataku ada dalam solat. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Jadi seronok semayang. Jadi macam tak puas hati kalau tak dapat semayang berjemaah. Rasa tak senang hidup kalau tak dapat semayang berjemaah. Kita tak senang hidup kalau tak mengetir. Tak mengetir tak senang hidup. Tak cakap khabar tak senang hidup kita. Boleh ubah pula lepas ni. Kalau datang surah masjid rasa tak senang hati. Nak datang juga. Hati kita dah dekat masjid. Dah gantung situ dah. Jadi kalau ada di situ, maknanya orang tu Nabi kata dah ada dia di syurga nanti. Hati dia ada di masjid dah. Ini antara manusia yang Nabi kata akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan. Hati dia tergantung di masjid. Pergi pasar ke, pergi lebuh raya ke, pergi mana pun, hati dia kat masjid. Nak datang masjid juga. Nak semayang juga bersama imam. Jadi kalau kita ada sifat-sifat macam ni, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, jiran kita, semuanya alangkah beruntungnya kita. Belum kita mati. Belum kita mati. Sebab kita ni akan mati. Sihat pun mati, sakit pun mati, semayang mati, tak semayang pun mati juga. Jadi semayang, tadi Nabi kata, menjuk mata aku, menjuk hatiku. Wahai Bilal, rehatkanlah dengan semayang. Nak rehat, kena semayang. Nak sihat, kena semayang. Betullah sebut tadi, kewajipan ini ditegaskan ada ayat-ayat Quran banyak cerita bab semayang, kelebihan semayang. Hadis-hadis Rasul yang diriwayatkan dengan sahih dan mutawatir pun ada sehingga ia menjadi perkara yang diketahui hukum umum. Semayang jadi umum, perintah yang wajib. Tapi orang tak kisah je. Sampai boleh tadi lah kata apa Nabi apa? Kambing babi tu. Melayu tu, duduk pucung tu. Ialah sekarang ni viral, dia tunjuk dia disombong tu. Dia jemput orang, pukul lah, bunuh dia. Orang belasah lah. Tapi nak macam mana? Dunia baru. Perempuan cakap perempuan, lelaki macam-macam berlaku. Sedangkan semayang ni dah diajar, dah Nabi ajar tutur kata kita. Jangan melampau-lampau tutur kata mulut kita ni. Amalan kita ni. Akan lepas ni orang tiru lagi, orang buat lagi.
Bila buat berterusan, kita bimbang turunnya musibah daripada Allah. Sebab berlakunya mungkar, maksiat berlaku berluasa. Kita bimbang bila Allah turunkan bala, habis kita kena. Dia tak kena orang jahat saja, kena semua orang, pukul rata. Musibah-musibah ni akan kena semua orang. Lepas itulah kita usahalah hari ini sedaya upaya untuk itu bukan saja kita mengajak kebaikan, kita kena ada pencegahan kepada kemungkaran. Kita membina negara kita kembali kepada Islam supaya kita dapat urus segala yang ada ni dengan penuh keadilan. Sebab kita ni dihantar oleh Allah untuk jadikan khalifah di muka bumi. Tak dapat hidup dengan sempurna kalau kita tidak dapat mengurus negara kita. Kita bukan makmum, kita imam. Makmum lama dah kita ni. Kita kena jadi imam, jadi orang yang menentukan halal haram. Hari ni kita cerita je ni halal ni haram, tak boleh nak pastikan dia halal haram. Cerita je. Jadi bila ada kuasa baru kita ni haram kena hukum. Saya tak boleh hukum orang. Bagi kita tak ada kuasa. Bila ada kuasa boleh. Semayang, datang semayang. Ni tak semayang, tak apa. Kita kena selamatkan seluruh manusia. Bila ada kuasa, bagaimana khalifah apa? Waqar. Dia boleh mengembalikan orang murtad kepada Islam balik. Dia tak nak bayar zakat. Tu zaman Khalifah Abu Bakar tu. Zakat untuk Nabi je dia. Nabi wafat tak payah zakat lagi. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap bertegas. Siapa tak payah zakat, aku perangi dia. Perangi. Walaupun tak bayar, hanya sekadar tali unta je. Diperangi. Itu bila ada negara, bila ada kerajaan, bila ada tanah air, itulah kekuatannya kena tanda. Boleh hebat. Ni kita bercakap ni halal ni haram. Halal haram tak boleh buat apa kan. Kita ada kuasa. Kuasa ni kita kena bekerja. Berjaya atau tidak itu bukan kerja kita lah. Kita kena bekerja, berusaha untuk pastikan Islam itu dapat mengurus dunia ni. Paling kurang negara kita ni. Memang kita banyak musuh. Bila kita nak Islam saja, kita akan dimusuhi oleh semua sudut. Semua sudut akan memusuhi kita. Masuk isyak belum? 50 dah ya? Tak masuk dah? Jadi kata tadi, perkara yang tahu oleh umum semayang ni, semua orang tahu. Penganut agama Islam, semua tahu. Semayang ni, wajib semayang ni merupakan amalan yang tak boleh diabaikan. Tapi apa yang berlaku? Tak berlaku apa yang patutnya. Yang alim dan kebanyakan orang awam, maka siapa yang mengingkari terbatallah imannya, Islam dan dua kalimah syahadatnya. Siapa ingkari habis. Atau macam katakan Nabi. Maki Nabi, maki Allah. Dia hukum dia bunuh. Bukan pukul ya, bunuh. Tak payah bicara. Bunuh terus. Hukum asal begitu. Lepas tu bahaya. Ada orang yang jenis tu, dia jumpa bunuh terus. Habis, lepas tu lah. Kerajaan kena ambil tahu benda ni. Jangan biar gitu je. Hukum asal dia, kisah lama, siapa yang caci Nabi, kata babi, kata macam, jumpa bunuh terus. Pancung. Tak perlu dia, masuk mahkamah dah. Halal darah dia. Tapi hari ni pukul lagi, adalah tim babal lagi. Pukul, bagi dia insah dulu. Ada orang yang jenis betul-betul, tak ada pilihan dah. Bunuh. Ni dah orang mula bermain-main dengan Islam. Menganying ya. Kan orang kata menganying dengan Islam. Kau main-main. Jadi orang macam ni, jangan biarkan dia hidup. Mati haram semayang. Mati haram kita kebumikan. Lantak mana-mana tu. Buang. Pak yang lain, jangan busuk tu je. Ni, ikut hukum. Islam kena tegas. Tapi bila tak ada negara, tak ada orang berkuasa, Islam hina lah. Kafir bermain-main dengan kita. Orang Islam pun bermain. Kafir jadi ikutan lah. Itulah mudah-mudahan apa kita bincang semayang ni menjadi tiang, jadi ikutkan kita untuk terus kita bersemangat. Bahawa semayang ni menjadi penyejuk hati kita dan menjadi tempat kita untuk memulakan segala kehidupan bermula dengan solat kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.